Salam sejahtera dan salam saudaraku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Sungai Sarawak kembali berkocak dengan penganjuran Regatta Sarawak pada tahun ini selepas 2 tahun tidak diadakan berikutan pandemik COVID-19. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata ia telah mendapat sambutan menggalakkan dari segi penyertaan peserta antarabangsa serta tempatan. Dari sudut penyertaan antarabangsa dalam menemani perlombaan Dragon Boat dan minggu hadapan pun dijangkakan banyak penyertaan daripada lokal dalam regatta. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian Festival Regatta Sarawak Tebingan Sungai Kuching 2022 pada Sabtu. Selain itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Regatta Sarawak kali ini juga turut memberi limpahan manfaat kepada usahawan tempatan. Dan ini memberikan spill over kepada usahawan-usahawan kita. Dan saya dah difahamkan baru saja buka yesterday, jualan dah meningkat dekat 200,000 di rantangan. Dan juga penyertaan daripada rakan kita dari Semenanjung dan juga lokal daripada Bintulu, Miri dan tempat-tempat yang lain. Jadi saya ucap tahniah. Terdahulu beliau telah menyempurnakan majlis memperingati Bulan Kanser Payudara dan kemudiannya menyempurnakan majlis Aidoting dan penyerahan pedal oleh Temegong Bahagian Kuching sebagai simbolik perasmian Regatta Sarawak tahun ini. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak bersama div-div kehormat lain telah mengunjungi booth jualan kraft tangan serta menyempurnakan mini pelancaran Festival Kraft Tekstil Borneo. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Sukri, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, jumlah pemilih berdaftar di Sarawak yang layak mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 adalah seramai 1,943,074 orang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 59.14% untuk PRU15 berbanding seramai 1,220,960 pemilih yang direkodkan ketika PRU14. Menurutnya, daripada jumlah itu, 825,791 orang adalah pengundi berumur 21 hingga 39 tahun yang menjadi kategori paling ramai, manakala jumlah pengundi berumur 18 hingga 20 tahun adalah 129,034 orang. Dalam satu kenyataan media pada Sabtu, beliau memberitahu daftar pemilih Sarawak yang terkini itu merekodkan seramai 975,618 bersamaan 50.21% adalah pengundi lelaki dan 967,456 atau 49.79% pengundi wanita. Katanya daripada keseluruhan pengundi, 25,799 orang adalah pemilih OKU iaitu 25,782 OKU pemilih biasa, 7 OKU tentera dan pasangan serta 10 OKU polis dan pasangan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menambah jumlah pengundi awal pula mencatatkan sedikit pengurangan iaitu 22,127 berbanding 24,545 mengikut rekod daftar pemilih PRU14. Jelasnya daftar keseluruhan juga menunjukkan majoriti pemilih adalah mereka yang berusia di bawah 60 tahun iaitu seramai 1,539,645 manakala 355,413 pemilih berusia 60 tahun ke atas. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memberitahu seramai 38,148 petugas akan bertugas untuk PRU15 melibatkan 1,943 pusat mengundi termasuk 55 pusat mengundi awal dengan 4,286 jumlah saluran. Tambah beliau, sebanyak 1,943 pusat pengundi telah diwartakan membabitkan sekolah, rumah panjang dan beberapa premis lain yang dikenal pasti. Daripada jumlah itu, 74 pusat pengundi yang terletak di kawasan pedalaman tidak mempunyai akses telekomunikasi.
Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memberitahu bagi mengatasi kekurangan di 74 pusat mengundi itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mendapat kerjasama Syarikat Pembekal Perkhidmatan Telekomunikasi serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk memastikan semua pusat mengundi itu mendapat liputan perhubungan dan komunikasi tidak terjejas. Katanya kerjasama dengan SKMM turut diwujudkan bagi memastikan semua pusat penamaan calon memiliki liputan komunikasi bagi memastikan hari penamaan calon pada 5 November ini berjalan lancar. Laporan berikutnya, Pesta Tasik Biru akan diteruskan lagi pada tahun depan selepas mencapai kejayaan sepanjang 11 hari ia diadakan tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Regine berkata sambutan Pesta Tasik Biru tahun ini amat luar biasa dengan adanya sokongan daripada pelbagai pihak. Menurutnya, antara pihak yang terlibat adalah warga kerja dari Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Ketua Masyarakat, Ketua Kaum KMKK, Ahli-Ahli Majlis Daerah Bau serta penglibatan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO. Beliau berkata demikian semasa Majlis Malam Apresiasi Tasik Biru 2022 di Bau pada Jumaat. Hadir sama Pegawai Daerah Bau Enelia Siam, Setiausaha Majlis Daerah Bau Eng Siang Wei serta tetamu jemputan lain. Sementara itu, katanya sebagai wakil rakyat bersama Adun Serembu, Miro Simoh dan Adun Batu Kitang, Lo Kerciang, mereka telah menampakkan kesinambungan pembangunan yang dirancang di Bandar Bau. Seterusnya, Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat MKPMTTD menerusi program Pelan Strategik MINDEF PSM 2021-2025 telah menyentuni anak-anak rumah kebajikan Pertubuhan Baitur Rahmah di Kuching pada Khamis. PSM merupakan inisiatif bagi memperkasa kolaborasi strategik Tentera Darat Malaysia TDM khususnya MKPMTTD bersama komuniti dalam agenda memacu pembinaan imej positif masyarakat terhadap Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ia diterjemahkan menerusi penerapan hubungan baik di kalangan masyarakat melalui program Jiwa Murni PJM yang cakna terhadap kesejahteraan lokaliti setempat dan seterusnya meningkatkan kredibiliti TDM sebagai organisasi yang dipercayai. Antara pengisian program yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Takbir dan Logistik KPTL MKPMTTD, Brigadier Jeneral Azlan Abu Bakar mewakili Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Muhammad adalah sesi ice breaking, syarahan motivasi dan slot bual bicara kerjaya tentera. Turut hadir berlangsung adalah acara penyerahan sumbangan beg sekolah dan kelengkapan persendirian yang turut dihadiri oleh Kolonel Risik MKPMTTD, Kolonel Sukcha Din Tawan dan Pegawai Staf 1 Hal Ehwal Islam MKPMTTD, Lieutenant Kolonel Zamri A.B. Rahman. Sementara itu, Pengurus Rumah Baitur Rahmah lelaki Abdul Rahman Hassan berkata Pertubuhan Kebajikan Baitur Rahmah Kuching merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menyediakan khidmat penjagaan kepada anak-anak saudara baru lingkungan usia seawal 7 tahun dan mula beroperasi sejak Januari 2014. Dalam pada itu, salah seorang penghuni rumah berkenaan iaitu Zien Q. Irwansyah, 12 tahun dari Samarahan berkata, beliau teruja apabila abang askar datang dan menyantuni penghuni rumah ini kerana amat meminati kerjaya tentera. Program ini merupakan inisiatif bagi menyokong Pelan Strategik MINDEF 2021-2025 Teras 4 iaitu pengukuhan kerjasama awam tentera, civil, military, Operation CIMIC demi kelangsungan pertahanan menyeluruh dan diperkuatkan dengan tonggak kelima Perintah Ulung Panglima Tentera Darat iaitu peningkatan hubungan TDM dengan awam. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum itu, saksikan sedikit paparan mengenai program Sarawak Kesayang. #Menyebabfakta, salam UKAS. Sarawak sayangku, kebanggaanku selalu, amanah bersamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu,
menuju maju Sarawak maju.